Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan kepada Fatin, ya, Sharlin dan juga Nurul Zaimah, ya. Jadi bila bercerita tentang halal dan juga haram ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu mit tayyibati ma razaqnakum, ya, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, ya, yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Masya Allah, ya. Jadi daripada ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kulu mit tayyibat, makanlah, ya, daripada yang baik-baik, daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalaulah kita nak definisikan apakah yang dinamakan sebagai halal dan juga haram, itu sebenarnya ialah kalau kriteria pemakanan yang halal, contohnya, ya, dia tiada dalil yang mengharamkan. Ya, tak ada dalil yang mengharamkan. Contohnya makan daging rusa, landak dan sebagainya. Ya, dia tak ada dalil. Tapi kalau kriteria pemakanan yang haram ini, dia ada dalil yang mengharamkan, seperti makan binatang yang tidak disembelih. Contohnya, ya, maka nama dia ialah haram. Walaupun ayam tu kita ni halal untuk makan, tetapi kalau dia tidak disembelih, hanya dilenyek di kereta aja contohnya, ya, maka pada waktu tersebut kita haram untuk makan. Itu kriteria dia. Ya, jadi kriteria pemakanan yang halal pula ini Ustazah nak buatkan perbezaan dia, kan. Ya, contohnya makanan yang memang tidak ada racun. Ya, contohnya seperti buah tin, kurma contohnya, ya, yang memang tidak mengandungi racun. Kalau kriteria pemakanan yang haram ni, dia adalah makanan yang mempunyai racun, ya, yang boleh memberi kemudaratan kepada tubuh badan kita, umpamanya seperti ikan buntal. Ikan buntal tu dia ada dalam badan dia tu ada sejenis racun, kan. Kalau silap kita tak buang racun tu, mungkin boleh bagi mudarat, ya, kepada orang-orang yang memakannya. Okey, yang ketiga pula, kriteria pemakanan yang halal itu ialah suci, bersih, ya, seperti hati, limpa kita makan, kan. Jadi itu memang jelas kepada kita lah, ya. Kemudian kalau kriteria pemakanan yang haram ini ialah contohnya makanan yang kotor, macam darah, najis, ya, sama ada daripada manusia ataupun daripada haiwan. Okey, yang keempat pula, ya, kriteria pemakanan yang halal ini ialah binatang yang disembelih mengikut syariat Islam dengan menyebut nama Allah serta memutuskan urat marih dan juga halqum. Kan? Ini ini yang kita kategorikan sebagai pemakanan yang halal. Kalau binatang tu dia mesti putus urat marih dan juga halqum dia. Kan? Kalau kriteria pemakanan yang haram pula, haiwan yang menjadi bangkai disebabkan sembelihan yang dilakukan tidak memutuskan urat marih dan halqum ataupun mati akibat dilanggar kenderaan. Ini contoh-contoh yang Ustazah bagi, ya, supaya kita nampak. Okey, itu adalah jelas kepada kita halal dan juga haram. Okey, ya. Macam yang Fatin tanya tadi ialah berkenaan dengan dalam keadaan darurat. Ya, bila kita sebut dalam keadaan darurat, ya, contohnya bangkai pun boleh kita makan, ya. Sila hari bulan memang babi pun boleh kita makan dalam keadaan darurat. Tetapi untuk menghilangkan kelaparan sahaja. Dia tak bolehlah sampai terlalu kenyang, ya. Contohnya kalau misal kata daging babi, ya, tak ada dah daging yang lain, melainkan itu sahaja makanan yang ada, ya, maka kita terpaksa makan dia. Makan sekadar untuk menghilangkan lapar sahaja. Tapi nak katakan, oh, babi tu kita buat masak kicap lah, masak itu, masak ini, tak boleh. Ya, dia kena menghilangkan sekadar kelaparan sahaja. Itu dalam keadaan darurat. Bila keadaan darurat, bangkai boleh kita makan, apa sahaja yang haram bagi kita boleh kita makan sekadar untuk meneruskan kehidupan. Itu, ya. Jadi kalau kita lihat kepada ayat yang saya bacakan tadi, kulu mit tayyibat, Allah menyebutkan di situ ialah kulu. Kulu ni menunjukkan adalah fi'il amar, kan? Menunjukkan perintah, ya, dan setiap perintah itu adalah wajib bagi kita untuk mencari dan memakan makanan yang halal dan juga baik. Wallahu a'lam bissawab. Saya nak tanya, adakah makanan yang haram tu
mempengaruhi akhlak dan tingkah laku kita. Ya, betul ya. Makanan yang haram ya, yang satu lagi haram ialah contohnya cara kita mendapatkan makanan tadilah. Contohnya mungkin ya, kita ni mendapatkan duit daripada orang lain dengan cara menipu, contohnya lah ya, menipu penipuan sekarang cukup banyak lah. Dan ada juga ya, kita tengok ya, dia menipu ke arah yang misal katanya, contohnya upah haji ya. Upah haji di sana pun ada juga penipuan ya. Membawa orang pergi ke umrah contohnya ya, dia dapatkan duit padahal sebenarnya dia tak lakukan, dia hanya menipu sahaja. Jadi apabila penipuan itu berlaku, kita pun dapat duit daripada penipuan tadi, kita beli makanan. Kan? Makanan yang kita beli adalah makanan yang halal. Tetapi cara kita dapatkan duit itu sudah jadi haram. Bila haram, kita beli makanan itu masuk dalam perut kita, maka dia akan tumbuh daging. Bila jadi daging, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan mana-mana daging yang tumbuh ya daripada sumber yang haram tidak akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila daging tu tak masuk dalam syurga Allah, maka seluruh tubuh badan kita diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Ya, sebab itu pemilihan kepada pemakanan ini adalah penting kepada kita, dan cara untuk kita mendapatkan makanan tadi juga penting. Kan? Dia ada dua faktor di sinilah. Satu ialah cara kita nak dapat, dan satu lagi ialah makanan itu sendiri. Kan? Contohnya lah, kalau duduk di asrama kan, ya, ambil biskut kawan tanpa pengetahuan, biskut tu halal tetapi cara kita ambil tu adalah haram, maka biskut yang kita makan tu haram, maka dia akan mempengaruhi kepada akhlak kita. Akhlak sebenarnya ya, mungkinlah kita ni ya, kalau misal kata makan biskut ya, biskut contohnya dia daripada gandum ya, dia sepatutnya menjadikan badan kita sihat ya, tetapi dengan cara kita dapat itu haram, maka dia akan mempengaruhi daripada sudut hati kita. Hati ni mudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati jadi keras, akhlak jadi buruk. Masya-Allah lah ya. Sebab tu dalam soal pemakanan ni adalah soal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Okey, soalan kedua saya, apa pendapat Ustazah tentang orang Islam yang meniaga kan? Semua dah okey dah, macam dia meniaga pun apa orang kata, macam berpatutan lah harga dia tu kena dengan makanan dia tak ada macam over lah, nak ambil untung tu lebih kan, tak ada. Tapi dia tak pakai tudung. Pendapat Allah, sebabnya saya adalah kenalan yang macam tu lah, dia meniaga okey dah, tapi kalau nampak tak pakai tudung dia terus nak lah sebab tak pakai tudung. Pendapat Allah macam itu sebenarnya ialah pandangan kita lah ya, pandangan kita kepada penjual tu sendirilah ya. Sepatutnya penjual ni dia kena jagalah ya. Pertama ialah dia menutup aurat ya, dia tidak memakai pakaian yang ketat ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok wallahu a'lam lah, daripada segi yang tersirat lah ya, bila kita makan masakan ibu kita, ibu kita adalah seorang yang sangat menjaga aurat dia ya, seorang yang sangat mementingkan doa ya. Bila dia masak walaupun simple sahaja tapi benda tu sedap, kita sedap, dan bila kita makan tu kita rasa nyaman masuk dalam perut kita kan. Bila kita pergi kedai ya, tukang masak tu ialah seorang yang sangat orang kata ya, dengan rambut merah dia ya, dengan dengan memakai seluar ketat dia menggoreng mi goreng lah contohnya ya, paling ringkas pada kita ya. Walaupun benda tu orang kata mi goreng sahaja ya, dia makan masuk dalam perut kita ni, dia akan jadi sesuatu yang macam tak selesa, tak berapa nak seronok, mungkin terlalu pedas sangat ya. Itu daripada segi kita kata benda yang kita nampak. Daripada segi yang tersirat pula, pemakanan tu dia datang daripada orangnya yang buat tu sangat penting sebenarnya ya. Sebab tu kalau kita nak cari kedai makan, carilah kedai-kedai makan yang bagi saya lah ya, carilah kedai makan yang tukang masak dia menjaga aurat dan juga akhlaknya. Kita tengok pun, kita nak dan orang yang datang pun adalah orang yang sangat ramai lah kita tengok kan ya, dia berlainan lah, persepsi kita lah kepada tukang masak tu sendiri. Bukan nak kata Fatin, Ustazah pun macam tu jugalah kan ya. Bila menghantar makanan pada kita seorang yang sangat seksi ya, kita pun Allahu Akbar kan ya, tapi dah kita order tu kita makan jugalah. Tapi ketidakselesaan itu ada dalam jiwa kita.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tanya soalan berkaitan dengan cop halal Ustazah, boleh ke? Ya, boleh. Soalan saya, ada orang cakap pasal cop halal JAKIM ni yang sebetul-betulnya adalah yang ada tarikh dekat bawah dia. Yang tak ada tarikh tu bukan cop halal JAKIM, dia kata. Contoh macam kita beli Colgate, macam Dali, jenama Dali, dia ada halal warna hitam putih tapi dia tak ada halal bawah dia tu yang JAKIM punya MS tu, semua tu tak ada. Jadi boleh ke tak kita guna sebenarnya halal macam ni? Ya. Itu saja. Batuk sikit. Dia sebenarnya ya, halal ni ialah halal JAKIM lah yang kita memang, kalau kat Malaysia ni memang kita sangat mengakui adalah halal JAKIM ya. Kalau Zaimah kata ialah mesti ada logo di bawah dia, itu yang itulah sebenarnya halal JAKIM yang telah dipersetujui oleh pihak JAKIM sendirilah. Kan, jadi halal sekarang ni banyak ditiru ataupun orang lain nak mempromosikan produk mereka membubuh letakkan halal JAKIM walaupun tidak disetujui oleh JAKIM tu sendiri kan. Jadi apabila kita membeli satu produk itu ya, bila kita tengok kepada halal dia kita rasa tak yakin, jangan beli. Itu bagi saya lah. Kan, kalau kita rasa kita yakin walaupun dia sekadar tulis halam alif lam, kan, ya halal, dia tak ada JAKIM ke apa, itu je, dan kita rasa yakin pada diri kita, belilah, makanlah. Kan, dia sebenarnya apa-apa sahaja pemakanan yang kita nak beli atau kita nak makan ini adalah suatu yang mari daripada keyakinan diri kita lah. Kan, contohnya kalau kita makan di kedai ya, bila ada ayam dalam mi kita, kan, kita makan je lah. Kan, kita jangan mempersoalkan, oh ni ayam ni sembelih ke tidak. Kan, jadi kita pun nak pergi tanya pada tukang masak tu, ni saya nak tanya ni, ayam ni beli kat mana. Kan, saya beli dekat, contohnya lah, dia kata, oh saya beli ayam, betul-betul sembelih ke? Jadi bila menimbulkan banyak keraguan di situ ya, maka sebenarnya mi goreng tu tak payahlah kita makan, sebab di situ dah timbul rasa cuak ataupun was-was dalam diri kita. Kan, dia dalam apa-apa sahaja pemakanan yang kita makan atau kita lakukan, dia mesti datang secara yakin ya kan. Kalau keimanan kita contohnya daripada segi akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti yakin 100% bahawa Allah itu ada, Allah itu wujud. Begitu juga dalam situasi pemakanan yang kita makan, dia mesti rasa yakin betul-betul. Kan, kalau timbul keraguan di situ, keraguan ya, jangan makan. Sebab dia akan menimbulkan was-was, syak wasangka pada kita ya. Jadi kalau sesuatu perkara tu contohnya ubat gigi kan ya, kalau memang dah kita pakai lama dah ya, daripada Dali, daripada Colgate contohnya ya, yang memang ada logo JAKIM contohnya, walaupun dia mungkin tak sempurna dan kita yakin kita pakai tu, maka boleh pakai. Tapi kalau dah timbul keraguan pada kita, jangan pakai. Itu sebenarnya dia balik kepada hati kita lah. Wallahu a'lam. Ya, soalan saya seterusnya. Contoh macam kita belajar luar negara, macam pelajar luar negara yang contoh dekat China lah, China ke India ke, yang bukan majoriti dia Islam, dia ada kedai makan dia ada cop halal. Tapi dalam bila kita masuk kedai tu, kita tengok dalam menu tiba-tiba ada pork. Dalam menu dia tak ada pork. Ada pork, ada arak, tapi dia tulis kat situ it's not for Muslim macam tu. Boleh ke tak kita makan kat kedai tu, sebab kita kan tempat orang macam tu lah. Ya. Bila pergi ke luar negara ni memang tidak dinafikan lah ya. Cumanya macam ni lah, bila ada kedai tadi ada dua benda lah. Kalau dia sekadar memang dia tulis halal di situ dan dia tidak langsung menjual arak, memang itu yakin betul-betul lah kan. Tapi apabila di sana ada dijualkan binatang yang haram kita makan ya, seperti balik baya tu kan, dan juga arak tu, apa yang kita takut tukang masak tu dia akan masak pada kuali yang sama ya. Kemudian dia akan menimbulkan bagi dia contohnya, kalau dia nak masak apa makanan yang halal,
Kan dia masak kuali ni dia tak campurkan. Padahal kuali tu kalau dia basuh tu, dia dah masak beralik bayar dalam tu, kemudian dia basuh macam tu sahaja, maka bagi kita itu tak bersih lagi lah. Kan. Jadi seelok-eloknya kalau misal kata orang yang belajar di China ke, contohnya di negara-negara yang payah untuk mendapatkan makanan yang halal ni, contohnya ya, eloklah mereka masak sendiri, ya, masak sendiri. Kalau nak pergi pun biar pergi ke satu restoran yang betul-betul yakin lah, kan, betul-betul yakin. Tetapi kalaulah misal kata dia sampai ke restoran tersebut, dia yakin, ya, bahawa dia tanya sendiri pada tukang masak tu, okey, awak campur dah kuali, dia kata udah, okey tak, saya masak kalau ni guna kuali lain, kalau yang ni kuali lain, itu kalau keyakinan kita, silakan, boleh makan. Kan. Tetapi kalau kita tanya sendiri ataupun kita main was-was dalam hati kita, bila timbul was-was, jangan masuk, jangan makan. Kalau ada keyakinan bertanya, contohnya kita yakin betul-betul, maka kita makanlah. Ya, sebab itu kita tengok ya, dalam Islam itu sendiri, ya, pemakanan yang halal dan sihat ni, ya, sebenarnya sangat penting pada kita sebab dia menghasilkan kepada metabolisme badan kita, ya, antibody yang kuat macam tadilah, ya. Dia mempengaruhi kepada akhlak kita, ya. Sebab itu apabila makanan yang kita makan itu biarlah makanan yang kita yakin dia halal. Kan, kalau menimbulkan keraguan jangan makan. Contohnya macam Maggi lah, kan. Setengah orang dia kata ada logo halal, dia boleh makan, tak ada masalah. Tapi setengah orang dia kata Maggi ni nanti ya, memudaratkan akal dia. Maka bila timbul was-was di situ, dia jangan makan. Ya, wallahu a'lam. Lagi satu soalan, Ustazah. Ya, saya. Banyak pula soalan. Contohlah, kita kenal chef tu Chinese. Kita tahu yang dia tu Chinese, lepas tu dia buka Islam lah. Tapi dia buka kedai, boleh makan untuk semua orang sebab dia buka kedai warisan macam warisan kampung. Lemak lah, apalah semua tu. Dan dia masak. Jadi boleh ke tak kita makan? Sebab dia ada halal dia lah. Dia ada halal zakim dia semua, tapi dia yang masak. Dia bukan Islam, tapi dia pasal dia hidang untuk kita ni. Boleh ke tak kita makan kedai dia? Okey, saya nak tanya, anak-anak pernah pergi makan di hotel tak? Makan apa-apalah, buka puasa ke hotel, ya. Dan sebenarnya kadang-kadang yang memasak pada kita adalah chef yang bukan Islam. Bukan Islam, ya. Tapi mereka sudah ada guideline untuk mereka, kita kata ada undang-undang dia. Bila dia masak, tak boleh masak makanan yang haram, contohnya, ya. Jadi kita makan dekat hotel. Bila kita makan dekat hotel, kita makan je. Keluar chef dia Cina, India, kan, ya. Jadi kita makan dengan yakin lah. Jadi kalau tukang masak tu bukan Islam lah, contohnya, ya. Jadi apabila dia masak makanan Melayu contohnya, dan kita yakin dengan masakan dia tu, dengan apa yang dia buat, silakan makan. Tak ada masalah lah. Kan. Tetapi kalau dia buka restoran yang macam tadilah, ya kan, dia ada sumber yang haram dan ada sumber yang halal, maka di situ menimbulkan keraguan, jangan kita makan. Tapi kalau dia buka memang betul-betul halal semuanya, dia yang masak, tak ada masalah. Boleh kita makan, ya. Dan kita pun sebenarnya kalau kita beli barang di kedai, kan, ya, contohnya jajan-jajan, ya, dia sebenarnya kadang-kadang produk daripada China, kan, negara orang-orang yang non muslim juga yang buat. Tapi bila di situ kita makan juga sebab dia ada menimbulkan dia punya kandungan dia adalah kandungan yang kita yakin halal, maka kita pun makanlah, tak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Soalan. Kita ada tadi yang lain. Soalan Ustazah. Okey, contoh macam sekarang ni adalah juga timbul isu yang tentang barang-barang yang macam ni, macam pen, macam handphone, macam casing dia, macam earphone tu, semua barang yang bukan untuk makan, yang tak ada halal, kita tak boleh guna. Jadi itulah, ya, kita ni pun kalau beli
belacan contohnya kan daripada orang Melayu, ada tulis halal kan. Jadi contohnya kita kata pensel apa semua kan, dia tak perlulah kepada logo halal tu kan, bagi saya lah ya. Kemudian melainkan memang ada viral lah contohnya ya, berus gigi sekian-sekian, dia buat daripada bulu balik bayar contohnya kan, maka yang tu jangan kita guna sebab dia telah viral. Kan, dia yang banyak tulis halal ni ialah pada makanan. Pada barang-barang ni memang tak ada lah, kita kata tisu ada tulis halal tak? Kan, kita beli je tisu je nama apa kan. Jadi yang tu kalau kita nak mempertikaikan juga memang berat lah, kita tak boleh guna semua. Kan, ya, jadi kita sendirilah kena tebang pokok, kita sendiri kena buat pen, kena buat pensel sendiri kan. Jadi ini beratlah bagi diri kita kan, jadi kita gunakanlah tanpa was-was ya, insyaAllah ya. Terima kasih Azhar, itu saja soalan saya. Okay, soalan saya rasa saya soalan yang last tu begitu. Soalan saya kan kadang-kadang, bukan kadang lah, kita kan ada juga peniaga Melayu Islam kan. Kadang-kadang kan diorang peniaga, diorang punya copywriting tu, diorang cakap kenapa kita nak beli daripada orang Cina sedangkan ada daripada orang Muslim sendiri. Macam tu lah pendapat Ustazah dan nasihat Ustazah untuk mereka. Ya. Kalau apa yang ditulis itu ialah satu daripada saranan, memang saya setujulah. Ya kan? Ya, daripada kita beli produk-produk yang dibuat oleh orang bukan Islam, baiklah kita beli produk yang dibuat oleh orang Islam ya. Kemungkinan harga dia agak mahal sikit, apa salahnya kita menderma lah, kan? Cuma yang menjadi satu kekecewaan bagi kita ialah barang-barang yang kita perlukan kadang-kadang dia tidak ada di kedai orang-orang, di kedai produk Muslim lah contohnya kan. Jadi kita terpaksa pergi ke pasar raya yang di sana pun yang dibuat oleh produk tersebut dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam kan. Jadi kita ni kalau kata di antara dua perkara lah, dua ya, di antara produk Muslim dengan produk non-Muslim, sokonglah yang Muslim. Sokonglah yang Muslim. Selalunya orang Islam dia tidak akan menganiaya orang Islam yang lain lah. Itu pendapat saya lah kan. Ya, seorang Islam ya, dia tidak akan memasukkan kepada unsur-unsur yang syubhah, unsur-unsur yang haram dalam pemakanan yang dia buat, dalam produk yang dia buat, melainkan dia juga mengharapkan satu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan orang non-Muslim yang mereka ni apabila mereka buat satu-satu produk, mereka mahukan kepada keuntungan kan, untung tu yang lebih kan. Dan mereka ni selalu buat, kita tengok ya, produk mereka tu cantik dan lebih murah, dia nak menarik ya, menarik kita ni supaya membelilah produk-produk mereka kan. Jadi kalau Fatin tanya pendapat saya ni, saya memang menyokonglah dan menyeru kepada orang ramai di luar sana supaya kita sokong produk orang Islam ya, yang selain daripada kita mencari yang halal, kita juga menyumbangkan sebahagian daripada dana ya kepada orang-orang Islam ya. Dulu-dulu kita tengok payah sangat nak makan mi buatan orang Islam. Sekarang ni dah ada dah. Kan? Kemudian kalau kita tengok dulu ya, kalau nak makan spaghetti contohnya ya, dan ada dah orang-orang Islam yang dah buat contohnya, kita tengok kan. Ya, jadi produk-produk yang begini kita carilah, walaupun dia agak susah untuk kita dapat ya, tapi kita carilah ya, supaya selain yang kita mendapat makanan yang halal yang saya sebutkan tadi, kita juga menyumbang dana untuk mereka. Wallahu a'lam bissawab.